And so this tripartite partnership and the tripartite consensus is helping to save jobs. Laporan pasaran buruh itu mengambil kira data yang dikumpul dari Januari hingga Mac lalu. Sebahagian besar daripada penguncupan itu berlaku selepas Tahun Baru Cina apabila sekatan-sekatan perjalanan dikuatkuasakan kerana COVID-19. MOM meramalkan keadaan pasaran buruh Singapura akan bertambah buruk dalam suku kedua tahun ini mengambil kira pelaksanaan langkah-langkah pemutus rantaian jangkitan COVID-19 mulai bulan April. Dalam pada itu, para pakar ekonomi sektor swasta menjangkakan hasil dalam negeri kasar GDP Singapura akan menguncup 5.8% tahun ini. Ia jauh berbeza dengan ramalan pertumbuhan penguasa kewangan Singapura MAS sebanyak 0.6% sebelum ini. GDP suku kedua Singapura juga dijangka merosot 11.8% berbanding setahun lalu. Para pakar ekonomi menjangkakan suku kedua akan paling teruk terjejas kerana merupakan tempoh pemutus rantaian jangkitan COVID-19. Ramalan pertumbuhan bagi sektor binaan serta perdagangan juga semakin buruk. Khidmat makanan dan penginapan juga mencatatkan kemerosotan terbesar. Tetapi para pakar lebih berpandangan positif bagi sektor-sektor lain. Ramalan pertumbuhan sektor pengilangan yang lebih tinggi mungkin dipacu permintaan yang bertambah bagi produk-produk farmasetikal dan peralatan perubatan. Permintaan bagi insurans hayat di tengah-tengah pandemik COVID-19 juga membantu pertumbuhan dalam sektor keuangan dan insurans. Para pakar menjangkakan pertumbuhan 4.8% bagi keseluruhan tahun 2021. Presiden Halimah Yacob bersuara menolak perbuatan merendah-rendahkan kaum wanita seperti di podcast OK Let's Go. Ikuti juga nanti tahap kefasihan bahasa ibunda dalam kalangan orang-orang Melayu. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Dan berhibur dengan saluran filem Melayu terkini di Astro Citra hanya di Singtel TV. Dapatkan filem-filem Melayu blockbuster yang terkini dan menarik untuk anda nikmati bila-bila masa secara on demand. Untuk langgani Astro Citra hanya di Singtel TV. Dial 1609 atau layari singtel.com/Citra sekarang. You've heard of stories on difficulties and challenges faced by persons from all walks of life during this COVID-19 situation. And it's even harder for persons with disabilities as well as their caregivers. I would like to share a story about Sharifah and her son Fariq, who has autism. Sharifah is widowed and is the main caregiver to Fariq. She also lives with her elderly parent. Fariq goes to a day activity centre, but services have been suspended during this circuit breaker period. Sharifah now has to juggle between looking after Fariq, her elderly parent, and working from home. And during this uncertain and challenging period, a direct and customized care support initiative will help defray some costs for daily expenses and provide respite care to Sharifah so that she will not experience burnout from 24/7 caregiving. And this will be funded by the MediaCorp Enable Fund, a community fund administered by SG Enable. Would you like to help other single mothers with a special needs child like Sharifah? Your donation will provide a one-time cash relief to families with persons with disabilities as they experience financial hardship in terms of daily expenses, medical expenses, and caregiving stress. Visit giving.sg/MediaCorp Enable Fund/Care Initiative to make your donation today. Baru-baru ini, Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Encik Mas Agus Zulkifli telah mengadakan perjumpaan Hari Raya di Alam Maya. Dalam ucapannya, beliau melahirkan rasa bangga terhadap kecekalan dan keteguhan masyarakat Melayu Islam menghadapi COVID-19.
khususnya sektor keagamaan yang banyak memberi sokongan dan bimbingan rohani kepada masyarakat sepanjang Ramadan dan Syawal. Demi memperkukuh institusi agama termasuk pembangunan asatiza, beliau telah umumkan pembentukan Wakaf Masyarakat Singapura. Wakaf Masyarakat Singapura memastikan masyarakat akan terus mempunyai sumber yang dapat membantu menjalankan tanggungjawab memenuhi keperluan keagamaan masyarakat kita sekalipun dipukul badai krisis. Ini antara pelbagai inisiatif untuk memperkasa masyarakat Melayu Islam Singapura agar terus makmur dan berjaya. Marilah kita terus menyemarakkan semangat perjuangan ini sedang kita bina masa depan kita bersama sebagai sebuah masyarakat gemilang. Selamat bertemu kembali. Presiden Halimah Yacob dan Mufti Negara Dr. Naziruddin Nasir hari ini bersuara menolak sikap misogini atau merendah-rendahkan kaum wanita, khususnya golongan yang mempunyai pengaruh besar ke atas orang lain menerusi media sosial. Teguran pemimpin negara dan tokoh agama itu ditujukan kepada laman podcast OK Let's Go yang sejak beberapa hari ini menerima kritikan ramai wanita kerana komen-komen hostnya yang memperlakukan wanita sebagai objek seks. Presiden Halimah malah menuntut OK Let's Go supaya meminta maaf kepada semua wanita atas komen-komen mereka yang menghina itu. Sekitar 5 jam kemudian, OK Let's Go dan ketiga-tiga hostnya tampil mengeluarkan kenyataan meminta maaf di kesemua platform media sosial masing-masing. Dalam catatan Facebooknya, Presiden Halimah menegaskan wanita bukanlah objek untuk dijadikan bahan senda, diejek dan dipijak-pijak. Melepaskan kata-kata murahan melulu ke atas wanita untuk menaikkan rating atau untuk membuatkan sebilangan orang ketawa tanpa mengira betapa ia menyakitkan tidak boleh diterima di bawah apa label sekalipun walaupun ia kebebasan bersuara, kata Presiden Halimah lagi. Presiden wanita pertama Singapura itu mendedahkan bahawa beliau menerima banyak email daripada orang-orang yang sangat bimbang. Mufti Negara Dr. Naziruddin Muhammad Nasir turut tampil menegur OK Let's Go dengan secara simbolik menulis hashtag OK Let's Respect. Beliau menegaskan platform-platform berpengaruh yang membincangkan isu sosial harus digunakan untuk mewujudkan perubahan positif, bukan untuk meneruskan sikap-sikap seksis dan perilaku yang sudah lama mengganggu masyarakat kita. Lantaran itu, kata beliau, apabila kita melihat kelemahan, kita segera menanganinya demi memecahkan kitaran yang membawa kepada kelemahan-kelemahan tersebut. OK Let's Go kemudian meminta maaf kepada semua pendengar yang pihaknya sakiti menerusi kata-kata dan kandungan podcastnya. Ia juga meminta maaf kerana menjadikan wanita sebagai objek dan akan lebih berhati-hati dalam paparannya pada masa depan. Kumpulan itu juga mengakui bahawa ia ada tanggungjawab terhadap masyarakat dan bukan segmen-segmen tertentu saja. Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Massaguz Zulkifli berkata beliau gembira kerana OK Let's Go telah mengakui kesilapan mereka dan meminta maaf. Menulis di Facebook, Encik Massaguz berkata kritikan orang ramai terhadap wadah tersebut menunjukkan bahawa masyarakat Melayu Islam meletakkan kepentingan dalam menghormati wanita. Encik Massaguz menambah, sebagai personaliti dengan pengaruh yang luas, amatlah penting untuk OK Let's Go berpegang pada nilai-nilai yang selaras dengan masyarakat Melayu Islam. Dengan kesan COVID-19 menjejas teruk warga tempatan, terutama sekali golongan berpendapatan rendah, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF serta agensi-agensi pemerintah akan memberikan pertolongan yang menyeluruh dan bersepadu. Demikian ikrar Setiausaha Parlimen Kanan MSF Dr. Faisal Ibrahim dalam wawancara dengan kami hari ini. Pemerintah sudah membentangkan 4 belanjawan bernilai hampir $100 bilion sejauh ini bagi membantu masyarakat mengharungi waktu sukar COVID-19. Misalnya, sekitar 450,000 orang sudah pun dibantu melalui dana bantuan sementara TRF dan kira-kira 59,000 permohonan pula diterima bagi geran sokongan COVID-19. Namun demikian, Dr. Faisal Akur, besar kemungkinan situasi akan berpanjangan di ekonomi yang lembab. Ini sekaligus akan membuatkan lebih ramai individu dan keluarga kehilangan pekerjaan
pekerjaan dan memerlukan bantuan